Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب التمين بالخير Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la ya'ti bihasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ni dapat sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ni seperti biasa kita melanjutkan pengajian online kita. Iaitu pada bab yang keberapa? Pada bab yang keberapa? Insya-Allah saya minta semua dulu terlebih dahulu share dulu kuliah kita pada malam ni. Share dulu kuliah kita pada malam ni, semoga diberkati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tanpa melengahkan masa sambil kita menunggu ahli-ahli daripada grup-grup pakat masuk. Yang mana daripada grup tolong komen daripada grup insyaAllah pengajian kita ni. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Kita mulakan dengan membaca kitab Minan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada bab yang kedua. Lebih situ dah. Bab yang kedua pada tajuk siapa teman setia. Tambah situ, siapa teman setia kamu. Kita lah. Siapa teman setia kita. Situ insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. InsyaAllah. Minta share dulu. Yang mana dah share, tulis komen dan share. InsyaAllah siapa-siapa nak menyumbang pun boleh menyumbang melalui nombor akaun bank yang tertera ni. InsyaAllah kita sambung pada pengajian kita bab yang kedua, iaitu siapa teman setia. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daral lil amin. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathat ahluhu wa maluhu wa a'maluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa a'maluhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ni bab yang kedua. Apa dia? Pada nak membicarakan tentang satu perkara, iaitu siapa teman kita. Siapa teman kita?
Kalau di atas dunia, teman kita, yakni Allah Ta'ala bagi pasangan hidup, suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Di sekolah, di tempat kerja, Allah Ta'ala bagi kawan-kawan. Tu teman kita di dunia. Ni teman di mana? Teman yakni membawakan kepada kita kepada negeri akhirat. Bawakan kita pada negeri akhirat. Apa dia? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sebut pada dia, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Ada 3 macam, ada 3 perkara yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Akan menghantarkan kita jenazah mana? Ke perkuburan. Akan ada 3 perkara yang akan menghantarkan jenazah kita kepada kuburan, perkuburan. Apa dia? Yang pertama iaitu keluarganya, hartanya. Yang kedua, hartanya. Dan yang ketiga, amalnya. Dan 2 di antara itu akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amal akan tetap setia bersama. Nabi SAW bersebut dalam hadis ini pada Nabi cerita apa? Nabi abad pada kita ada 3 golongan yang akan menghantarkan jenazah kita sampai ke kubur. Mereka ni akan follow kita sampai kubur. Apa dia? Yang pertama, ahluhu, yakni keluarga mereka. Anak-anak mereka turut mengusung jenazah mereka sampai kubur. Harta benda mereka, ini yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikategorikan orang awam ni payah nak ikut keluarga ni, tambah-tambah bini pula payah nak ikut pi kubur. Sebab bila mana kita tengok iddah kematian ni, bila mana suami meninggal, maka berlakulah iddah kematian tersebut. Ni di mana? Ni bila mana kita tengok kemangkatan raja-raja. Kalau kita tengok kemangkatan raja-raja. Saya dulu tengok kemangkatan Raja Kedah ni, Allah Rabbi. Tu yang Nabi sebut pada dia. Keluarga ikut, harta benda ikut, amal kita ikut. Nabi sebut pada dia. Kemangkatan raja ni bukan macam mana orang awam. Orang awam ni mati ni mudah. 3 jam, 2 jam selesai. Tapi kemangkatan raja ni lambat. Lama pengurusan dia. Nak kena tunggu tu, nak kena tunggu ni. Dah tu pula bila nak pergi kubur ni pula kena berjalan pelan-pelan. Pakat bawa pingat yang dia mana ada. Nak kata pada ni, kata pada harta benda Nabi sebut ni. Harta benda darjat kita semua pakat pergi belakang. Anak pinak kita pakat pergi belakang. Dan yang ketiga apa dia? Amalnya. Bila mana sampai ke kubur, semua anggota ni 3 perkara ni. Duduk, tunggu. Selesai dikebumikan, semua anak kita akan balik. Harta benda kita akan balik. Yang duduk dengan kita apa dia? Yakni apa dia? Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang mana 2 akan kembali pulang, 1 akan duduk dengan kita. 1 akan menetap dengan kita. 1 akan teman kepada kita. 1 inilah akan menjadi pembantu kita di akhirat kelak. Dalam kubur esok, 1 inilah nak menjadikan kita pertolongan. Tu. Tapi kalau 1 ni kita tak mampu buat di dunia, siapa nak tolong kita? Kalau 1 benda ni kita tak mampu buat di dunia, siapa yang nak membantu kita? Allah Rabbi. Tu kita kena pakat perhitungkan diri kita. Perhitung diri kita sebelum kita dihitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif. Dan fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa a'maluhu. Dan akan pulang harta bendanya, anak pinaknya akan kembali balik rumah pergi belakang.
Anak pakak balik rumah, bini pakak balik rumah, harta benda pakak balik rumah. Balik rumah mulalah pengkiraan orang kata faraidnya harta. Anak kita guna harta kita sebaik mungkin. Alhamdulillah. Kalau anak kita guna harta kita bawa kepada maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Nah, habis itu siapa duduk dengan kita? Yang duduk dengan kita iaitu a'maluhu, yakni amalan-amalan yang kita buat di atas dunia. Kalau atas dunia kita suka maki hamun orang, atas dunia kita suka mencela orang, atas dunia kita selalu buat zalim orang, kita suka fitnah orang, akhirat esok tak ada siapa nak teman kita. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik, minta simpang. Ya, minta simpang lah daripada benda-benda tersebut, benda-benda yang tak diingini ni. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Clear tak clear di kawasan anda? Tolong komen sat dan minta tolong share. Yang mana dah share tolong komen dan share. Tolong komen clear tak clear kawasan anda ni, sebab sini hujan lebat daripada petang tadi lagi. Daripada lepas Zuhur tadi hujan sampai lah tak reti-reti lagi. Rumah pun nak masuk ayak dah, tak lama dah. Ini kita tengok keterangannya. Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga golongan ini. Makna apa dia? Persahabatan, yakni kawan kita. Kawan kita. Kita berkawan. Kawan dengan harta. Tu dalam satu, ulama menyebut apa dia? Ulama memberitahu kepada kita, hari ini manusia banyak mengumpulkan harta benda. Mereka banyak mengumpulkan kesusahan-kesusahan akhirat. Mereka letakkan di dunia. Maksud dia lagu mana? Kita hari ni ada banyak duit ringgit. Kita hari ni ada rezeki melimpah ruah. Kita tak kongsi. Kita simpan. Kita sayang. Kita bakhil. Allahu Rabbi. Nafkah dengan anak bini tak bagi. Tak menggembirakan isterinya. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Ni benda ni pun semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak. Tu dalam ulama sebut dia. Manusia di akhir zaman, mereka mengumpulkan kesusahan-kesusahan di dunia untuk mereka menanggung di akhirat kelak. Hari ni tak mau bayar zakat sebab sayang. Dekat akhirat esok kena tanggung. Kena azab. Azab ni bukan orang kata, azab ni bukan mudah. Azab ni bukan ringan. Berat. Azab ni berat. Nak kena bakar dengan api neraka ni berat. Nak berat sungguh. Kalau api dunia ni kita bakar, kira sampai orang kata 5 saat kan lebih kurang tak jadi . Merah menyala. Tu. Merah menyala. Jadi nak habaq pada kita? Nak habaq pada kita. Dunia ni tempat untuk kita mencari keredaan Allah. Dunia ni tempat kita memperolehi rahmat Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah nak, malam ni kita buat ala santai ala kadar je tuan-tuan sebab tak berapa nak sihat, dia sikit kepala sikit. Tapi kita gagah bila nak doa-doakanlah insya-Allah. Lepas kuliah ni saya akan perderah pula balik KL, jadi minta semua doakanlah insya-Allah. Kemudian qala musannif, isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum keluarga, mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika mana melihat badan kita terbujur di liang kubur. Mereka ni apa dia? Dapat lihat kita. Dapat ni dengan kesedihan. Sedih mereka tu, tapi berapa lama boleh sedih? Yang hidup pernah teruskan hidup, yang mati buat macam mana dah mati. Berapa lama kita boleh sedih? Tak ada dah kawan ni, tak ada dah buat macam mana ni. Allah Rabbi. Tu. Nak tak bersedih lama ingat-ingat lagu tu je. Betul siapa nak ingat kita? Amalan-amalan yang kita buat di atas dunia. Walaupun sebesar zarah amalan tu dia buat, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Ada amalan dibuat sah di sisi Allah, tapi Allah Ta'ala tak terima pula. Ada amalan diterima sah, kemudian diberikan kepada orang lain pula. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Jadi penentuan kita ni, kita hidup di dunia ni,
kena paksa untuk melakukan ibadat kepada Allah. Nah, kita kena paksa buat ibadat kepada Allah. Bila mana kita paksa, lama-lama kita akan jadi terbiasa. Aku kena bangun jugalah sakit kepala macam mana pun malam ni, aku kena bangun juga buat kelas juga. Bak duk berjanji dengan orang dah. Esok Allah Ta'ala tanya, esok mapuh nak jawab dah. Nah, mapuh nak jawab esok ni. Buat ke mana? Buat juga. Nah, kita hari ni nak dengar kuliah kan, nak tidak. Nak dengar kuliah kan, nak tidak kan, tengok cerita. Allahu Rabbi. Itu bila mana kita ni boleh duk beli data tiap-tiap bulan, duk bayar bil data apa semua. Niat pada Allah. Ya Allah, data ni aku buat nak dengar mengaji, ya Allah. Biar kita niat buat ibadat dulu. Hak sampingan-sampingan tu nak buat lagu mana, kita ni manusia tak lari. Tapi kalau daripada awal kita ni apa dia? Kalau daripada awal kita niat beli data tu saja-saja, kita boleh tengok YouTube pun semua benda tu. Daripada awal lagi benda tu takkan memberi manfaat pada kita. Tapi kalau daripada awal kita niat data yang aku beli ni, aku nak mengaji online, aku nak dengar kuliah, aku nak dengar zikir-zikir, aku nak dengar baca Quran. Lagi pahala banyak. Allah Rabbi. Cuma orang tak mau aja. Tu kata dia. Kena berusaha untuk kita buat kebajikan. Ha? Kena berusaha untuk kita buat kebajikan. Paksa diri kita buat kebajikan. Nescaya dia akan jadi terbiasa. Bila mana terbiasa, maka akan timbulkanlah keikhlasan dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dah biasa. Contoh dia lagu ni. Kita duk paksa buat ni. Duk paksa. Lama lah. Lama-lama dia akan jadi terbiasa. Terbiasa lagu mana? Kita duk biasa pergi semayang jemaah di masjid, pergi dengar kuliah di masjid. Tiba-tiba satu malam tu ustaz tu tak datang. Ustaz tu ada emergency lah minit ke apa. Kita ni bila tak ada kuliah, kita rasa tak sedap malam ni kena pergi cari tempat lain yang ada kuliah. Seronok sikit dia tak? Makna apa dia? Bila lama-lama kebiasaan, bila mana kita paksa, lama-lama dia akan jadi terbiasa dan dia mudah untuk mendapat keikhlasan daripada Allah. Tapi kalau ada pun kita buat ni kerana ganjaran dia terlalu banyak. Kita buat kerana ganjaran dia. Buat ganjaran tu, buat ganjaran ni, buat ganjaran tu. Bila mana sampai satu masa, manusia akan tinggal amalan tu. Mungkin disebabkan orang datang pada kita, orang kata, hang nak buat amalan tu buat apa? Bukan duk ada dalil kuat pun. Dia kata, tu betul ke nak? Betul dia kata. Dia mula tinggal dah. Allah Rabbi. Jadi kita buat amal ibadat. Untuk apa dia? Untuk memperolehi keredaan daripada Allah. Tolong komen clear tak clear di kawasan anda tu. Hujan-hujan lagu ni. Tuh. Harta benda anak pinak ni apa dia? Hanya mampu ucapkan selamat tinggal. Say hi bye-bye. Say hi bye-bye. Dia say hi bye-bye kita. Lebih dahsyat lagi. Pada muka mati terus. Allah Rabbi. Na'udzubillah min dhalik. Minta simpang lah. Jadi insyaAllah yang mana belum masuk grup pengajian kita, boleh masuk grup. Mana-mana ahli grup, tolong pinkan komen link grup kita. Bagi semua pekat boleh masuk. Siapa-siapa nak masuk dalam grup kita insyaAllah. Tolong bagi Clear. Alam clear. Alhamdulillah. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur. Kubur ni sunyi. Bahasa dia sunyi, tapi dalam tu dengar sesaan yang bukan-bukan. Sesaan dia pedih. Nak kata apa dia? Dalam kubur ni, hang pergilah bagi tahu dekat siapa pun. Hang nak bayar berapa juta sekalipun. Tidak ada orang akan teman hang dalam kubur. Tak ada siapa akan teman kita dalam kubur. Sebab apa? Sebab ada satu kisah. Wallahu'alam. Guru saya cerita. Kisah ni benar ataupun tidak. Wallahu'alam lah. Tapi kita sebagai pengajaran. Nak ikut akal kata logik juga ni. Logik juga. Nah, apa dia? Betul apa yang Nabi SAW sebut. Apa yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia lagu ni. Alhamdulillah. Link grup sudah ada situ. Siapa-siapa nak join boleh. Ada 2 grup situ nah. Siapa boleh join insya-Allah.
Sama-sama kita sebarkan. Siapa-siapa nak bantu saya dana pengajian ni untuk saya beli kitab-kitab. So saya sama-sama belajar sikit. Tuan-tuan bolehlah infak. Sebab ada lebih kurang RM600 untuk membeli kitab-kitab. Jadi tuan-tuan boleh sumbang dalam nombor akaun bank yang tertera di bawah ni, insya-Allah. Semoga dengan menyumbang tuan-tuan tu dapat saya sambung belajar lagi, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian qala musannif. Cerita dia lagu ni. Ada satu orang kaya. Orang kaya. Kaya sungguh. Rumah dia besar. 2 kali ganda masjid belakang kita ni. Nampak tak masjid belakang kita ni? Kan senang nak duduk depan masjid Zahir Ustaz ni. Payah. Rezeki malam ni boleh duduk ni kira kemah ni. Ada satu orang kaya. Rumah dia besar. Harta dia banyak. Dia panggil anak bini dia kumpul semua. Dia bagi tahu pada anak bini dia, wahai anak bini ku sekalian, siapa-siapa boleh teman aku dalam kubur selama 40 hari dia sebut. Siapa-siapa boleh teman aku ni, kata dia ni, kata pak dia ni, kata suami dia ni, siapa-siapa boleh teman saya dalam kubur 40 hari, akan aku berikan segala harta benda ni atas nama dia. Allah Rabbi, kawan harta banyak. Kawan harta banyak. Makan sikit pun tak habis. Anak dia pun kata, dah tua cara nak mati, buat cara nak mati, duk ajak orang teman buat apa dia dah. Ni Rapla nama dia. Dah mati buat cara mati, nak dia kata duk ajak orang teman buat apa. Semua tak mau. Anak bini dia tak mau. Keluarga dia tak mau. Dia pun kata nak buat macam mana ni, siapalah nak teman aku ni dalam kubur. Dia pun buat satu pengumuman. Announcement kan kepada orang lain. Orang luar, orang ramai. Dia kata apa dia? Siapa-siapa boleh teman saya dalam kubur selama 40 hari, akan ku berikan sebahagian harta benda ku ni kepada diri dia. Ada satu orang hamba Allah. Hamba Allah ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji apa dia? Dia ni kena jaga mak dia, yang mak dia ni penyakit kulit yang berdarah. Kulit dia kata mak dia ni duduk terbaring atas tilam. Kulit ni melekat dengan tilam. Nak pusing tu kulit tu terkoyak. Oi, nak berubat mak dia ni makan duit banyak ni. Duit tak ada ni. Dan ada satu orang bini kahwin lama dah 30 tahun tapi anak tak ada. Ujian juga kat dia. Ujian juga kat dia. Lepas tu lagu mana? Tengok-tengok satu pengumuman tu dia pun nak follow. Dia pun kata, tak apa, saya setuju. Maka di situ ada isi borang agreement sebagainya. Sebab apa? Jangan lari. Kalau hang teman aku tak cukup 40 hari, aku potong harta hang pada semua. Aku tu lah. Tuan, selama 40 hari kawan ni teman Pak Long ni dalam kubur. Selama 40 hari kawan ni teman dalam kubur. Tak ada love light ni, bagilah love light sikit. Janganlah kedekut sangat. Sporting lah sikit. Bagi love light sikit. Selama 40 hari dia teman dalam kubur. Apa kata dia? Selama 40 hari juga malaikat datang. Bukan tanya si mati tu. Malaikat datang tanya aku. Malaikat tanya apa dia? Wahai si fulan, apa yang ada harta pada kamu? Dia pun jawab, wahai malaikat, aku ada sebilah kapak. Apa dia sebut pada kita? Dia sebut malaikat tanya kepada dia tentang sebilah kapak ni saja. 40 hari tak selesai. 40 hari tak selesai tentang sebilah kapak. 40 hari tak selesai tentang sebilah kapak. Bayangkan. Agak-agak hak kita duk simpan. Agak-agak kita duk guna telefon, duk tengok benda tu, tengok benda ni, duk share benda yang boleh memberi mudarat. Kita duk share fitnah orang. Kita duk aibkan orang. Agak-agak berapa lama kita nak kena soal jawab dengan Allah kelak? Berapa lama kita nak kena jawab dalam kubur esok ni? Berapa lama? Jadi lagu mana? Jadi perhitungkan diri kita sebelum kita dihitungkan di hadapan Allah. Tengok diri kita ni sebelum kita dihitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Mereka akan balik ke rumah setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Anak bini kita, harta benda ni bila tanah kubur dah. Orang kata dah tenggelam, pakak balik belakang rumah. Pakak balik belakang rumah. Tak ada nak dengar talqin. Talqin buat apa? Dia kata bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Tanya bid'ah tu apa dia?
Bid'ah lah dia kata. Bid'ah tu apa dia? Bid'ah. Bid'ah tu apa dia? Nah, kalau nak sebut bid'ah tu hukum dia. Nah, bid'ah bukan hukum. Hukum yang mana? Hukum yang 5. Hukum 5 apa dia? Ada wajib, ada haram, ada harus, ada sunat, ada makruh. Tu hukum dia. Baca Yasin malam Jumaat apa dia? Sunat. Bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Jaga kita akhir zaman ni kena jaga. Lajak aku tu pula silap-silap. Lajak aku tu pula. Sebab apa? Sebab baca talqin. Tak ada nak baca talqin lagi. Orang main baca talqin. Tulis di situ apa maksud talqin. Tulis di buku kita tu apa maksud talqin. Talqin ini bermaksud apa dia? Memperingati. Talqin apa dia? Memperingati. Kalau sewaktu nazak, memperingati si jenazah itu, si fulan yang sedang nazak tu, supaya mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun talqin di atas kubur, talqin di atas kubur itu memperingati orang yang ada sekeliling kita. Nak abang apa dia? Kita pun akan mati. Mim alif ta ya. Mati. Kita pun akan mati. Tu kalau musannaf. Ada nak tak dengar dah? Tu bila sebut wahai si fulan bin si fulan, sebentar lagi akan datang 2 orang malaikat. Malaikat ni pun hamba Allah juga. Mereka akan tanyakan kepada kamu apa dia? Ma rabbuka? Ma nabiyuka? Ma ikhwanuka? Ma qiblatuka? Lagi-lagi macam-macam lah. Janganlah kamu gentar saat malaikat itu datang bertanyakan kepada kamu. Dia pula abang kata imam. Imam, kira okey lah. Tak getak hang duk atas, main hang duk bawah tengok dia mana. Allahu Rabbi. Hadirin hadirat. Jangan kamu getar bila malaikat datang tanya kepada kamu. Jawablah dengan setenang-tenangnya. Bila malaikat tanya marabuka, jawablah ia akan Allahu Rabbi. Malaikat muka nakimai ni Allahu Rabbi. Andai amalan kita baik, dia datang pun dalam keadaan baik. Andai kita tak baik, maka dia datang dalam keadaan tak baik. Main muka dengan garang dia, dengan bengih dia. Main duk gendong, duk kata duk angkat dia punya rotan nak godam kita tak lama tu. Hang buat silap banyak aku godam mampui, malaikat kata. Tu dia jenuh. Jenuh lagu tu. InsyaAllah yang mana baru masuk, ahlan wa sahlan. Yang mana baru masuk, tolong share, tolong komen, tolong share, tolong like. Tolong beli like sikit. Tolong share, clear tak clear di kawasan anda. Tolong share, saya minta sangat. Dan kita doakan, siapa-siapa yang share kuliah kita, yang like, yang komen pada malam ni, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif. Begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memerah keringat. Kita duk kumpul harta benda. Kita duk kumpul duit ringgit. Orang hari ni kumpul harta benda. Orang dulu himpun harta benda untuk akhirat. Kita hari ni himpun harta benda untuk kita sendiri. Bila kita mati, baru kita menyesal. Tu yang kita bila kita masuk dalam kubur, kita sebut pada Allah apa dia? Rabbana absarna wa sami'na. Faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah dengar, kami telah lihat akan azab-Mu ya Allah. Faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami atas dunia ini ya Allah. Untuk apa dia? Untuk kami melakukan kebajikan ya Allah. Bajikan minta. Lalu ulama sebab apa dia? Kebajikan apakah yang kita minta? Ya Allah, kami bangun atas dunia, kami nak bersedekah ya Allah. Yang mana waktu hidup di dunia dulu, kami tak kerti tentang sedekah. Kami tahu, kami tak buat. Ya Allah, bangkitkanlah kami, ya Allah. Fa'asaddaqa, ya Allah. Kami nak bangun, kami nak bersedekah, ya Allah.
Allah Rabbi. Waktu tu, hang doa teriak ayat mata darah sekalipun, takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takkan diterima. Jadi insya-Allah, kuliah kita malam ni bolehkah kita habis pukul 10.30 kita boleh habis kan? Dekat 10 lebih. Sebab kita dah mula lewat tadi dah. Saya minta maaf. Kesihatan. Tak berapa nak okey sikit. Ni saya rasa sikit kepala lagu mana tu lah. Tak. Tak apalah. Ujian sikit. Ujian tu tanda Allah kasih pada kita. Qala musannif. Yang siapa-siapa duk atas dunia ni apa dia? Duk kumpul banting tulang, duk keras keringat ni apa dia? Bahkan terkadang-kadang dengan mempertaruhkan nyawa. Sanggup taruh nyawa. Sanggup bertaruh nyawa nak cari rezeki. Nu kita tengok nu Food Panda. Pekerja-pekerja Food Panda tu. Cari rezeki musim PKP ni. Alhamdulillah. Kita doakan supaya Allah sejahterakan mereka. Siapa-siapa kerja mencari rezeki kerana Allah, kita sama-sama doakan supaya mereka memberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya rezeki sentiasa murah-murah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. 12 hari bulan 12. Jangan lupa shopping. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sanggup sampai menggadaikan nyawa untuk cari rezeki. Keluar pagi balik malam, resiko sana sini, kerja ni. Sebab apa? Nak cari rezeki membanting tulang. Tiba-tiba disoal, daripada mana kamu dapat, kepada siapa kamu berikan. Adakah kamu simpan sebab kamu nak lawan dengan orang lain supaya orang kata kamu kaya? Adakah kamu simpan harta benda tujuan kamu ni apa dia? Nak suruh orang puji kata kamu harta banyak? Allahu Rabbi. Orang hari ni di akhir zaman, dengan manusia dia boleh sedekah sana sini. Sana masjid dia bagi, masa sekolah sana dia bagi, sana bagi, situ bagi. Tetapi nafkah dengan anak bini tak jalan. Habis itu lagu mana? Esok dia masuk syurga dah? Belum lagi. Sebab apa? Sebab nafkah dengan anak bini tak jalan. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Sayang aku tu. Anak nak mengaji agama, yuran mengaji agama tak bayar. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mana masuk tu, siapa-siapa nak sponsor kita, bolehlah bank in ke nombor akaun bank yang tertera ni tuan-tuan. InsyaAllah saya perlukan sebanyak RM600 untuk membeli kitab. Jadi tuan-tuan boleh sponsor, boleh share, boleh bank in lain lah. InsyaAllah saya doakan yang sponsor tu dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Dan insyaAllah setiap huruf daripada kitab tersebut menjadi saksi untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Kemudian qala musannif. Tu kita hidup atas dunia ni. Lagi kita duk simpan, lagi lama kena tanya. Lagi kita duk simpan, lagi banyak kita kena tanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala musibah. Ni kena tambah-tambah nak kena tanya dalam kubur ni. Lagi teruk, lagi tak mau. Lagi tak mau. Lagi tak mau insya-Allah. Kemudian. Semua akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Sedangkan kita yang akan ditanya daripada mana harta itu diperolehi dan ke mana kita membelanjakannya. Harta yang kita simpan tu boleh dekat waris. Waris seronok boleh enjoy sana sini. Pak aku tinggal duit banyak ni. Buat apa? Beli motor besar suti. Beli kereta suti. Beli kereta suti, beli rumah suti, semua suti belaka. Buat apa? Tinggal banyak duit. Yang teruk siapa? Kita yang teruk nak kena tanya esok dalam kubur. Daripada mana hang dapat, buat apa dengan duit tu? Allahu Rabbi. Dah jawapan dah jawab? Dah jawapan? Oh, Ustaz, saya sedekah kot. Ada cerita. Cerita ada lagu ni. Ada satu orang manusia ni. Manusia ni, bila masuk esok dekat akhirat esok, malaikat panggil dia. Hei, si Fulan bin si Fulan. Ya, saya. Masuk syurga. Tak boleh, dia. What? Tak dunia akan buat kebajikan apa? Dia kata, malaikat. Saya atas dunia ni mengaji.
Malaikat jawab, mengaji tapi tidur. Malaikat jawab, mengaji tapi tidur. Lepas tu tak boleh juga. Tak boleh. Malaikat. Tadi saya ni tukar dah. Aku lutas dunia mayang kot. Malaikat kata, mayang apa? Mayang bagui dah. Tapi buat bukan kerana Allah. Mana nak masuk syurga? Gitu. Malaikat. Aku ni apa dia? Aku ni duk sedekah. Sedekah. Tapi mu duk tunjuk ke orang. Kata mu sedekah. Gena apa ni? Dah. Nak masuk syurga ke mana? Jadi ke mana? Jadi lagu mana? Kita buat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat baik kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan bantu kalian. Allah mudahkan urusan kalian. Tapi kalau kalian buat kerana makhluk, maka kalian kena minta kepada makhluk tersebut akan syafaat. Minta kepada makhluk tersebut akan syafaat. Kena minta syafaat pada makhluk tersebut apa? Sebab dia, kita buat kerana dia. Na'udzubillah min. Ni siapa-siapa kumpul harta dunia ni dan ahli warisnya, anak pinak dia merasai nikmat harta benda yang dikumpul tersebut, maka esok akan ditanya oleh Allah Ta'ala, daripada mana kamu dapat, apa yang kamu buat, hasil dia baik tak baik. Hasil dia baik tak baik, esok semua kena tanya. Na'udzubillahi min dhalik. Minta simpang. Minta simpang. Supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Supaya Allah kasih pada kita. Supaya kita dibebaskan daripada azab kubur. Supaya kita dibebaskan daripada segala pertanyaan di akhirat kelak esok. Allahu Rabbi. Takut sangat nak kena jawab kat akhirat esok ni. Takut sangat nak kena jawab dekat akhirat esok. Sebab takut tak ada apa nak jawab esok tu. Malu kita kan. Allahu Rabbi. Tu. Qala musannif. Kemudian. Orang yang pintar adalah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhirat dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Orang yang cerdik pandai. Bukanlah orang yang boleh berniaga. Tapi dia apa dia? Dia guna harta benda dia mampu rancang. Dia buat masjid, dia bagi anak bini dia makan nafkah, dia bagi sekolah, dia bantu ustaz tu, dia bantu kawan ni, kawan ti nak sedekah, dia bantu. Ni mampu merancang lah ni. Harta yang duduk dalam poket kita ni, kita bawa 1,000 dalam poket kita. Wah, 1,000, bawa, tayar kereta pecah sebelah. Kena 300. Rim 17. Tu pula mana? Pergi kedai makan, duit kita jatuh. Harta dunia. Kalau harta akhirat yang kita sedekah, berapa banyak dah? Jangan kira berapa banyak. Kira aku ni kena buat lebih banyak. Faham tak? Faham tak? Jangan kira banyak, tapi kita kena kira lagi banyak aku nak kena buat. Ni apa dia? Alah cukup lah tu ustaz. Banyak dah saya dah buat. Banyak dah. Cukup lah dah. Lagi banyak kita kena buat. Saham akhirat lagi banyak. Lagi banyak tempat kita sujud, lagi banyak saksi kita. Maksud dia, lagi banyak tempat kita menginfak walaupun kita tak kenal siapa dia, kita bantu dia, kita mudah urusan dia, kita sedekahkan dia. Lagi banyak saksi untuk jadi kat kita. Tu kita ni kalau kita kata nak kenapa dah bab orang tanya ustaz, kenapa orang bila lepas mayang habis zikir orang nak mayang sunat pakat pindah tempat yang lain? Kerana perpindahan tempat tersebut menjadi saksi untuk kita di akhirat esok. Lagi banyak tempat kita sujud, lagi banyak saksi dan banyak untuk membebaskan kita daripada azab kubur, azab segala-galanya azab. Ini kena banyak lah. Jangan buat semayang 1 rakaat masjid ni, 1 rakaat masjid tu pula. Mana? Mayang di mana kita boleh tempat berhenti semayang, silakan. Silakan. Sama juga lah rumah kita. Minggu ni semayang tang sini, minggu depan semayang tang situ pula, minggu tang situ pula. Sebab apa? Sebab nak suruh jadi saksi dekat kita. Sebab nak suruh jadi saksi dekat kita. Yang mana esok dekat akhirat esok, dia ni lah nak bantu kita. Dia ni lah nak tolong kita.
Dia ni lah nak bagi tahu pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan aku. Nah, apa dia? Si fulan ni ya Allah, dia banyak sujud ya Allah. Nah, si fulan ni dia banyak sujud ya Allah. Nah, insya-Allah. Nah, yang tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, daripada page-page yang lain, sebab saya ada page kepada Syekh Syah, daripada page yang lain, minta tolong follow page saya UAS Tube ni, tolong follow tolong follow. Yang mana dah follow boleh masuk dan komen dah follow, insya-Allah. Nak tu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid daril amin. Kemudian apa dia? Tu kita ni kena banyak tempat sujud. Lagi banyak tempat kita sujud, lagi banyak saksi kita. Kalau kita kurang tempat sujud, siapa nak jadi saksi kita? Kalau kita kurang tempat buat kebajikan, siapa nak bantu kita? Siapa nak bantu kita? Siapa nak bantu kita? Kan? Buatlah. Jangan malah. Ni nak pejan celik. Saya nak tengok follower yang tengok kuliah kita sampai 110, 120 malam ni. Tolong komen sat, berapa hari lagi kita nak puasa? Tolong komen sat, berapa hari lagi kita nak puasa? Yang tepat dapat hadiah. Hadiahnya ialah syurga. Nah, tolong komen sat. Berapa hari lagi nak sambut puasa? Nah, tolong komen sat, berapa hari lagi kita nak sambut puasa? Qala musannif. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan, sibuk mengejar dunia dan menimbun harta. Orang yang banyak berangan ni dia suka kumpul harta benda. Nah, orang yang berangan ni dia suka kumpul harta berangan tu banyak. Nah, kita puasa 13 hari bulan 4 Ustaz. Nah, betul lah. Berapa hari lagi? Bukan tarikhnya. Aduh, Allah. Nah, berapa hari lagi? Bukan tarikhnya. Allah Rabbi. Nah, lawak je no. Kemudian qala musannif. Orang yang terlalai dengan dunia ni, dia kumpul harta benda dunia. Harta benda dunia dia kumpul untuk apa dia? Untuk orang puji dia, untuk orang sanjung dia. Na'udzubillah min dzalik. Esok akhirat esok tak ada apa. Tak ada apa muflis. Muflis terus. Tak ada apa. Allahu Rabbi. Minta Allah. 4 bulan 1 hari. Tu kemah tu. Jawapan. Ingat iddah tadi 4 bulan. 4 bulan 1 hari. Maknanya dia kira. Kemah. Orang yang cinta Ramadan, syurga akan masukkan dalam syurga yang bernama Ar-Rayyan. Komen. Amin. Maka apabila datang saat kematian, barulah ia menyedari diri. Dan barulah hendak berazam untuk berbuat kebajikan. Ulama sekarang kitab ni molek dah. 122 hari lagi. Oh, lama lagi. Tak lama dah. Jangan celik saya. Lo nak masuk zaman ni akhir dah. Kita nak masuk Rabiul Akhir. Nak masuk zaman ni awal, zaman ni akhir. Rejab Syaban. Tak lama dah. Saya. Orang yang sampai nyawa di ghargharah ni baru dia akan menyesal. Orang yang sampai nyawa di ghargharah baru dia menyesal. Ghargharah tu rengkung lah. Orang panggil ghargharah. Sampai dia rengkung kita di ghargharah, kita tu duk nyawa nak keluar tu. Waktu tu baru pakak menyesal. Pakak menyesal waktu tu dia. Waktu tu tidak lagi diterima taubat. Pintu taubat dah ditutup. Pintu taubat dah ditutup. Tak buka dah. Tutup terus. Tak buka dah. Baru dia sedar. Tambah waktu kematian pula lagi bahaya. Kalau iman kita lemah, lagi bahaya waktu kematian tu. Syaitan datang bisik yang bukan-bukan. Syaitan duk main habaq yang bukan-bukan. Syaitan kata macam tu, syaitan kata macam ni. Allahu Rabbi. Macam syaitan main kat kita.
Syaitan main abang kata, "Ihan tak teringin ke? Nak makan apa ni dah nak mati dia tak teringin ke nak makan apa?" Dia mula, teringin juga macam nak makan daging unta. Mana nak ambil? Tu syaitan pandai tu. Tu. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalannya. Tak guna dah menyesal kita pada waktu tu. Tak guna dah penyesalan kita pada waktu itu. Waktu tu kan kita kata, "Ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim." Kita waktu tu menyesal tak ada guna lagi. Waktu tu kita menyesal tak ada guna lagi. Oleh kerana itu perbanyakkanlah berbuat kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekal akhirat sedaya upaya yang ada. Perbanyakkan. Bila kita buat amal ibadat banyak, bukan dia kena habaq ke orang, aku buat ibadat banyak dah deh. Dah, tak kena habaq orang. Tapi kalau kita ni nak memperingati orang, nak mengajak orang, tak ada masalah. Nah, tu. Qala musannif hafizahullah ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita. Buatlah bekal akhirat sedaya upaya kita. Dengar kuliah online, bekal akhirat. Bantu orang, infak orang. Ni, nah, siapa-siapa bantu. Nah, bantu nak beli kitab ni kan, nak beli apa tak? Contohlah, bekal akhirat. Mudah je nak buat. Tapi kita je yang tak mau. Kita yang malas nak mencari. Kita yang payah nak buat. Kita yang payah nak melakukan tersebut. Dan sering menyumbang untuk membuat bekal bagi perjalanan negeri yang akhirat yang sangat jauh. Buat bekal akhirat. Menyumbang. Nah, menyumbang. Tiba-tiba suara tak ada, Ustaz. Ada suara ke? Cuba komen, Zak. Cuba komen, Zak. Ada suara tak? Sebab ada kawan kita ni, dia kata suara tak ada. Kau kena tukar telefon baru, bah. Nah, keluar balik, masuk balik. InsyaAllah ada suara. Buat bekalan akhirat dengan bersedekah. Membahagiakan. Ada. Keluar balik, masuk balik. Nah, membahagiakan orang lain. Menggembirakan. Beli bagi makan pada orang fakir miskin. Gembira dia lah tu. Nah, macam mana kita menggembirakan anak-anak kita? Macam tu juga kita akan menggembirakan orang lain. Nah, gembirakan. Macam kita lah bila kita dapat hadiah tu seronok. Duk sebut kawan tu bagi. Sebab apa seronok? Cuba kalau kita bagi barang dia tak elok. Bagi barang tak elok. Bagi cucuk yang masak hitam berlik tu. Goreng-goreng hangit. Confirm kena kutuk apa? Jadi bagi barang yang elok. Bagi barang yang elok. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang mana daripada page ceramah Ustaz dan Ustazah, boleh follow page saya UAS Tube. Nah, di situ banyak info-info pengajian. Bolehlah join di situ insya-Allah. Qala musannif hafizahullah taala. Nah, perbanyakkan. Ya ni apa dia? Fastabaqul khairat, berlumba-lumbalah. Berlumba di sini bukan berlumba dengan kawan kita nak tunjuk siapa paling banyak buat kebajikan. Siapa paling banyak buat binatang tu? Tak. Berlumba di sini bermaksud dia untuk kita memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, buat amal jariah, buat kebajikan, buat doa, jangan pernah tinggal. Ni lagi satu saya nak pesan. Satu lagi. Boleh satu lagi? Boleh tak satu lagi? Boleh kau no? Satu ya. Nak pesan sikit lah. Kalau komen tak boleh, tak payah tutup lah. Boleh tak? Komen sikit tak? Boleh tak? Nak pesan satu lagi. Nah, apa dia? Ni. Bila kita boleh sedekah, ibu-ibu, ayah-ayah boleh sedekah. Sedekah.
Bila kita bagi sedekah tu, ayah-ayah tolong buat macam ni, ibu-ibu tolong buat macam ni. Nah, buat macam ni macam mana? Macam ni saya nak buat. Ibu-ibu sedekah, ibu buat macam ni. Ya Allah, pahala sedekah yang aku buat ni, ya Allah. Pahala yang aku sedekah hadiah ni, ya Allah. Kau gugurkanlah segala kifarat yang ada pada mak ayahku, ya Allah. Kalau mak ayahku ada hutang dengan orang lain ke apakah yang tidak dituntut, ataupun kita cari kawan tu tak jumpa nak menyelesaikan hutang tersebut, ya Allah, kau gugurkanlah kifarat hutang tersebut, ya Allah. Kau gugurkanlah kifarat dosa-dosa yang ada pada diri mereka, ya Allah. Ni, kita sebagai anak kena buat gitu. Kita sebagai seorang anak kena buat lagu tu. Bila mana kita buat lagu tu, mak ayah ada dalam kubur, dia tengok, oh, anak aku hantar pahala kat aku juga. Dulu kat atas dunia dulu aku buat zalim kat dia, hari ni dia balas balik kebaikan aku. Allah, Rabbi, Allah, seandainya boleh patah balik, ya Allah. Aku nak minta maaf dengan ya Allah. Petahak tu pula, tuan-tuan. Jadi kita kena buat baik, ya. Jadi kita kena buat baik, kita kena doa macam tu. Kalau boleh buatlah setiap kebajikan yang kita buat, mengaji, dengar kuliah, jemaah, semayang jemaah, sedekah, niat lagu tu. Supaya Allah menggugurkan kifarat dosa-dosa yang ada pada mak ayah kita. Allahu Rabbi. Cukuplah kot sekadar tu saja, noh. Cukuplah tu sekadar saja. Ingat Singapura. Cukuplah sekadar tu saja. Kita jumpa pula pada hari Sabtu minggu depan pada bab yang ketiga, iaitu apa dia? Seringan-ringan siksaan di neraka. Siapa-siapa tak ada kitab lagi, boleh masuk join dalam grup, tanya dalam grup tu, insya-Allah. Mereka akan bagi tahu lah macam mana kita untuk dapatkan kitab ni, insya-Allah. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu ada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah siapa-siapa nak menyumbang, bolehlah beri nombor komen tertera di bawah ini. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, insyaAllah saya minta semua pakat doakan supaya saya dengan orang puan saya, isteri saya selamat sampai ke KL. InsyaAllah, moga-moga kami selamat bermusafir ni, insyaAllah. Moga-moga dirahmati dan diberikan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.